Bahlul punya politik. Halal. Dia tak boleh jawab macam itu. Saudara, minyak, this issue, dia tak boleh jawab. Saya kata, okey, turun harga minyak, berapa untung tinggal? 70 bilion. Saya bagi tahu, after tax, 80 billion ringgit profit. Before tax, 100 billion. Campur royalty, 120 billion ringgit annual profit dari minyak. Tak cukup. Nak buat apa? Koridor. Tanya saya. Tanya rakyat. Jangan tanya saya. You nak koridor ke? Nak ada minyak turun? Ya. Jadi kalau nak ada minyak turun, bagaimana nak sokong mereka sana? Okey, semua. Jadi tak nak bagi tidur. Kalau ada minyak turun, untung suang, kita, ini bukan dari kelapa sawit. Ini bukan dari hotel, chocolate. Ini bukan dari corporate tax, personal income tax. Jangan marah sangat. 2 bulan kemudian harga minyak naik. Naik sampai sekarang. Menang Barisan Nasional 8 Mac, 1 April naik lagi 30 sen. Mesti naik minyak. Kalau saudara kata okey, saudara dah kaya, nak derma kepada kerajaan, saudara sokonglah Barisan Nasional dan naiklah harga minyak. So this battle is just not between Nurul Izzah and Datin Syaridah. This is about governance, about corruption, about harga barang, about how you manage the economy of this country. Dan kita boleh lakukan. Saya yakin, saudara, saya orang Islam, saya juga baca dan ulang Quran. Saya juga baca Confucius ulang. Dan saudara sudah harus tahu the entire collected work of Confucius translated into English. Itu dikirim kepada saya oleh Xu Rongji, bekas Perdana Menteri China. Dan juga Profesor Tu Weiming, salah seorang pakar, Professor of Chinese and Confucian Studies di University Harvard, sahabat saya. So in the 6 years in prison, I become very learned man. Seperti mana sudah tahu, saya baca the complete works of Shakespeare 4.5 times. Tak sempat habis 5th time sebab saya dibebaskan. Kalau diberi lagi 6 bulan atau 3 bulan, I can finish the 5th time. Okay. Saya baca Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Dan saya selalu cakap pada orang India, bagaimana dialog between di antara Krishna dan Arjuna yang boleh bagikan a powerful message. Ya. This is the strength and beauty of this great country, Malaysia. You faham agama Islam. You learn to appreciate universal values agama lain. You faham budaya Melayu dan sejarah Melayu. You learn to appreciate the strength and beauty of the great Chinese culture and Indian civilization. Kalau sudah kata saya nak bagi just a political statement, don't forget, orang Melayu pun ramai di sini. Jangan berfikir marginalization. Any responsible government sepatutnya respond dengan penuh bertanggungjawab. Tetapi pemimpin UMNO ini terlalu angkuh. Dia ketepikan dan dismiss. Pukul orang. Tangkap, letak di kemudian. Tangkap 2 tahun penjara. Salah dia, tanya Musa Hasan. Musa, wangga, okar. Bawa sini dulu. Apa salah orang pemimpin hingga sampai India ditangkap di kemudian? Dia teroris. Suspek penggana. Mana bukti? Belum ada. Bila nak sampai bukti, tunggu dulu. Mana ada senjata? Di lautan India. Mana senjata nak tembak siapa? Bahaya kepada Melayu dan Cina. Kerana orang India ni ekstremis. Beli di mana? Rusia. Mana dia? Di Mongolia. Pilihan raya ini saya sebut sebagai defining moment in our history. Ini
setelah 50 tahun merdeka, kita ada konflik di antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Rakyat versus a corrupt party Barisan Nasional. Rakyat versus an arrogant group of leaders plundering the west of this country.